Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sabah membelanjakan sebanyak 2.881 bilion ringgit atau 76.34% daripada peruntukan 2015 sehingga 10 Januari lepas bagi membiayai projek pembangunan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, prestasi itu melebihi purata nasional dengan capaian 72.42% perbelanjaan yang diperuntukkan. Setiap tahun katanya, Sabah diperuntukkan jumlah besar oleh kerajaan pusat berbanding negeri-negeri lain. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Negeri di Kota Kinabalu. Berikutan jangkaan ekonomi mencabar tahun ini, Datuk Musa yang juga Menteri Keuangan Negeri meminta semua penjawat awam di Sabah supaya menguruskan sumber bagi memastikan semua projek yang dirancang disiapkan mengikut jadual. Polis Diraja Malaysia PDRM menggesa orang ramai untuk berhenti menyebarkan berita mengenai beberapa kawasan tertentu di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dan penampang berisiko diserang pengganas dalam aplikasi WhatsApp di telefon pintar dan media sosial. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCPM Chandra berkata maklumat yang diviralkan itu menyebut secara khusus 10 kawasan yang kononnya menjadi sasaran kumpulan pengganas untuk melakukan serangan di negeri ini. Antara kawasan tersebut Pusat Beli Belah Imago, One Borneo, Suria Sabah, City Mall, Welcome Seafood Restaurant dan Megalong Dongongon Pinampang. Sehingga kini pihak polis katanya tidak menerima sebarang maklumat berhubung dakwaan itu. SCP Chandra berharap orang ramai tidak mempercayai berita palsu yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Pihaknya memandang berat sebaran berita sebegitu kerana ia boleh membangkitkan kegusaran dan ketakutan masyarakat. Dalam masa sama, katanya pihak polis mempertingkatkan pengawasan dan kawalan keselamatan di tempat tumpuan awam demi menjamin keselamatan masyarakat. Upacara memperingati wira-wira yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua diadakan dalam suasana ringkas namun bermakna di Taman Tugu Peringatan Petagas. Seperti tahun sebelumnya, acara mengenang jasa wira diberikan penghormatan oleh kerajaan negeri bagi mengenang jasa mereka. Upacara dimulakan dengan tabik hormat, kemudian disusuli tiupan last pos dan bertafakur selama 20 saat. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mendahului orang kenamaan meletakkan kalungan bunga pada Tugu Peringatan. Turut meletakkan karangan bunga beberapa wakil dari bekas tawanan dan mangsa perang, wakil pasukan keselamatan serta beberapa ahli Persatuan Bekas Polis Malaysia bahagian Sabah dan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Sabah. Upacara diakhiri dengan tiupan ros dan tabik hormat. 4 menara telekomunikasi yang siap dibina di kawasan Kiulu dijangka beroperasi Jun ini sekiranya semua perancangan berjalan lancar. Wakil Rakyat Kiulu Datuk Jonathan Bangkuai berkata perkembangan itu dimaklumkan kepadanya oleh Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC wilayah Sabah dan Labuan Mazlan Osman dalam pertemuan di pejabat MCMC baru-baru ini. Datuk Jonathan berkata beliau juga dimaklumkan bahawa bermula Mac sehingga Jun tahun ini langkah akan diambil untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang sudah siap dibina bukan sahaja di Kiulu tetapi juga di kawasan lain. Sebaik menara tersebut beroperasi, ia membolehkan lebih 5,000 penduduk melibatkan hampir 20 kampung di kawasan Kiulu menikmati liputan selular selain capaian internet yang sebelum ini tidak disediakan. Jawatan Kuasa Kecil JKK Puspanita RTM Kota Kinabalu menyerahkan sumbangan berupa pakaian terpakai kepada komuniti rukun tetangga KRT Matambai Kepayan. Majlis penyerahan berlangsung di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu.
Sumbangan tersebut akan diberikan kepada mangsa kebakaran Malim Gunung Jasirin Lasim dari Kampung Mesilau Ranau Ahad ini. Penyerahan sumbangan disempurnakan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Sabah merangkap penasihat JKK Puspanita RTM Haji Ali Ngasio kepada pengerusi KRT Matambai Gijoh Kaur. Majlis disaksikan Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV yang juga pengerusi JKK Puspanita RTM Malina Zia Haji Datu Julaspi. Gijoh Kaur ketika ditemui memberitahu selain kerjasama dengan JKK Puspanita RTM, pihaknya juga menerima sumbangan berupa makanan daripada beberapa individu untuk diserahkan kepada Jasirin. Dong tidak payah lagi jadi sejenis ini, jadi dong macam ada dapat sudahlah. Jadi dong ingatlah yang ini kita di sekeliling masyarakat ini di mana-mana menyayangi kepada keluarga yang macam kesusahan lah. Ya, ini yang kami target sekali. Yang kami target untuk kebajikan. Manakala pengerusi Jiran Muda KRT Matambai, Edith Joshua Singkin berharap usaha tersebut akan diperluaskan dan wajar dipupuk dalam kalangan generasi muda. Kepada penerima bantuan ini, cuma dorang untuk rasa ringanlah beban dorang, dan untuk saranan kepada golongan muda, ikutlah macam saya. Sebab kita ni kan muda, kita banyak tenaga, boleh bantu orang. Kebakaran pada Selasa lalu itu mengakibatkan Jasirin dan keluarganya kerugian RM70,000. Perkembangan bola sepak Liga Perdana, Sabah hampir melengkapkan senarai pemain import untuk mengharungi musim 2016. Penyerang tinggi lampai dari Nigeria, Prince Tochukwu Naka, tampak berjaya menambat hati Vijayan Simonik. Sang Badak telah pun mempunyai 3 tonggak import, Dedi Kusnandar, bekas pemain klub Persib Bandung, Igor Selena dari Croatia dan pemain perancang kelahiran Brazil yang pernah bersama Titim dan Perak sebelum ini, Marco Tulio Gomez. Prince tiba pada Selasa mempamer aksi yang cukup meyakinkan Simonik ketika diturunkan pada perlawanan persahabatan menentang pasukan Piala Presiden Sabah di padang sintetik likas di Kota Kinabalu. Veteran Simonik masih mencari pemain yang mampu menggalas tugas sebagai penyerang bagi skuad Sabah. I like black player. I like black player. I like hungry player. He's hungry. He can attack left and right. He can score by head. He can keep the ball. Also, he is fresh, hungry to show something in Malaysia, because in this year, regarding budget of the team, we make one new team who is fresh and hungry. Simonik menyerahkan keputusan pemilihan pemain kepada pengurusan sama ada mahu mengambil Prince atau sebaliknya. Pemain berusia 26 tahun ini berketinggian 1.93 meter ini beraksi untuk pasukan Division Kedua Liga Mesir, Al-Syoti Sport. Beliau menjaringkan 15 gol dalam 26 penampilan selain pernah bermain untuk pasukan kebangsaan Nigeria pada 2011 dengan 7 gol dalam 16 perlawanan. Sementara itu, pengurus pasukan Sabah mengharapkan sokongan daripada penyokong sepanjang musim 2016 dalam misi memburu slot ke Liga Super musim 2017. Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mengakui pasukan Sabah yang dibarisi hampir 70% muka baharu bukan mudah untuk membentuk pasukan yang terbaik. Kelompok 4 teratas menjadi sasaran pasukan Sabah bagi musim 2016. Kita berharap kepada sokongan yang berterusan daripada peminat-peminat di luar sana. Biasa kalau kita marah tu, ya kita marah, tetapi jangan kemarahan kita tu akan merosakkan segala-galanya. Ya, biar kita bersikap positif. Ya. Kalau kita bersikap positif, pemain-pemain pun akan rasa mereka ini dihargai. Tetapi kalau kita bersikap negatif, pemain belum kita bermain, kita dibilang ini semua pemain kampung, ini saya rasa tidak wajar lah. Jadi jadilah kita peminat yang betul-betul faham di mana kita perlu untuk memberi sokongan kepada pemain-pemain sama ada kita berada di atas atau berada di bawah. Bagi menguji kemampuan pemain, pengurusan akan menganjurkan kejohanan persahabatan jemputan Safa Tawau melibatkan pasukan Felda United, pasukan kebangsaan Brunei serta tuan rumah Sabah bermula 29 hingga 31 Januari di Kompleks Sukan Tawau. Baik, seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini.
Sedang berlangsung ketika ini perbarisan dan penyerahan kapal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di pangkalan TLDM Kota Kinabalu, Sepanggar. Pada pukul 8.30 pagi, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun akan mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 3 petang, Setiausaha Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Haji Muhammad Mente akan melawat beberapa projek pembangunan di Semporna. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal.